Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidni 'ilma. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkar wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh sah kepimpinan surau, tuan pengurusi, tuan imam, tuan Bilal, para asatizah, para ustaz, para alim ulama. Bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ni sekali lagi dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuan kita bersyukur kepada Allah, tujuan kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah kerana dua sebab. Yang pertama, agar nikmat itu kekal. Yang pertama. Yang kedua, agar nikmat itu ditambah lagi. Kita sebut nikmat ni tuan-tuan, dia ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat. Nikmat dunia ni apa yang kita kecapilah. Kita menikah, kita makan, minum, pakaian dan sebagainya. Kemudian nikmat dari segi akhirat ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada kecelakaan mara bahaya. Dan juga nikmat akhirat adalah Allah menjaga kita daripada melakukan dosa. Ini nikmat yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kita terus menyambung pengajian kitab kita, yang mana kita masih lagi tuan-tuan membicarakan tentang kewajipan menepati janji. Masih di dalam aufu bil uqud, iaitu sempurnakanlah perjanjian. Baik, seterusnya tuan-tuan, perjanjian tentang apa tuan-tuan? Menepati akad janji. Terdapat dua perkara dalam menepati akad janji, iaitu pertama, janji kepada manusia yang paling rapat dan utama. Siapa tuan-tuan? Janji kita kepada sesama manusia ni yang paling rapat dan juga yang paling utama adalah kedua ibu bapa kita. Mana itu janji kita kena buat baik, berbakti kepada kedua ibu bapa. Kata pengarang kitab, penuhilah janji kedua-dua orang tuamu dengan cara mentaati, taat kepada ibu bapa. Kita tuan-tuan ada anak, kita ada cucu. Anak-anak kita ni tuan-tuan adalah satu amanah. Jadi bagaimana kita nak didik, kita nak tarbiyah anak-anak kita, cucu kita ni tuan-tuan, agar mereka ni taat kepada kita. Dan kalaulah kita diuji dengan anak yang melawan kita, kita ingatlah balik kita dulu melawan ke tak mak ayah kita, kan? Anak kita tengking kita, tinggi suara,
Kenapa ni anak saya ni tak ada adab dengan saya ni, kurang ajar contoh. Ingat-ingat balik dulu kita pun tuan-tuan lebih kurang tu juga. Contoh kan. Jadi bagaimana tuan-tuan kita nak dapat anak yang taat kepada ibu bapa? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan dengan ilmu pengetahuan, dengan didikan. Anak-anak ni daripada dia kecil sehingga dia remaja, hingga dia dewasa, bimbinglah mereka. Pastikan persekitaran dia berkawan orang sekeliling dia tu. Saya tengok video satu budak sekolah menengah, dilempang-lempangnya kawan dia. Pasal kawan dia post gambar dia dalam TikTok apa benda tak tahu. Ni masalah orang sekarang. Masalah remaja sekarang tuan-tuan. Dia bergaduh pasal post gambar. Bukan sekali dia lempang, pak, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oi, saya terbayang je saya ada sebelah tu. Suka hati dia lepuk kepala orang, muka orang. Muka pula tu. Muka jangan buat main tuan-tuan. Kalau orang Arab lepuk kepala tak apa. Jangan tepuk dia punya belakang. Nak sebut pemalu, pinggul lah, pinggul. Jangan buat masa. Marah dia tuan-tuan. Kepala tak apa. Kita main kepala dia, kita tak lepuk ke, gosok-gosok tak apa. Main janggut dia ke tak apa. Tapi belakang dia jangan duk main gosok, main tepuk, jangan. Marah dia. Dia kata aib, malu. Tapi bukan bermakna kalau dengan orang Arab kita boleh sentuh kepala, jangan kita lepuk kepala dia pula. Saya tuan-tuan pernah lah saya waktu di Yaman dulu. Saya sesama orang Asia lah. Asia ni Malaysia, Singapura gitulah. Indonesia, Malaysia. Jadi saya bercakap-cakap dengan dia tentang hafalan. Susahlah kita menghafal matan, hafal hadis ni. Tak tahulah. Jadi saya kata peninglah kita banyak nak kena hafal. Dalam saya kata pening nak hafal tu, bukan saya tolak kepala dia, saya macam nak urut kepala dia, macam kata saya tekan kepala dia punya dahi tu, saya buat peninglah kepala engkau. Terus dia ajak bertumbuk tuan-tuan. Dia buat main. Seolah-olah cabar dia. Dia kata jom pergi padang. 1 lawan 1. Kan? Saya fikir-fikir oleh kerana tolak cuit dahi dia sikit, dia ajak bertumbuk. Kalau berdarah, kita bertumbuk berdarah tak badan ke? Kan? Kalau sebab yang munasabah boleh kita bertumbuk, boleh. Mempertahankan apalah, mak ayah kita ke apa ke, mempertahankan agama ke, berbaloi juga. Saya kata tak apalah, tak payahlah. Dia hero dia macam tu. Kalau orang cabar dia tak nak lawan. Bukan apa, takut kalah. Orang cabar kita sambut, kalah pula tuan-tuan. Baik, berbalik tuan-tuan kepada nak mendidik anak ni, bagaimana dia nak taat. Jadi kita tengok masalah-masalah remaja hari ni membimbangkan. Bila mana anak kita meningkat dewasa tuan-tuan, mana kita kena pandai bercakap dengan dia orang. Dia ada umur, anak-anak boleh kita tengking, jerit boleh. Dia dah naik umur, kita tengking dia malu. Ya, mak apa tengking saya depan kawan, malu dah. Maka kita tuan-tuan kena pandai. Kita jadi mak ayah ni kena bijak. Abang saya tuan-tuan, dia mudir tahfiz di Negeri Sembilan, Madrasah Al-Yamani. Dia buat tuan-tuan pengajian, dia yang buat lah, mana dia panggil ustaz dan sebagainya, dia bayar dan sebagainya. Kelas untuk ibu bapa, cara mendidik anak. Kita kata nak belajar apa lagi? Kita dah berpuluh tahun dah ni, anak dah besar-besar lah kan. Kita pun tak nak belajar apa. Sebenarnya tuan-tuan kena belajar. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak ni? Takut-takut tuan-tuan kita tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Hak anak tu yang kita tak tunaikan.
Memanglah hak ibu bapa tu jauh lebih besar. Tetapi tuan-tuan, kita bila ilmu tak cukup, ilmu di dada tak cukup sebagai ibu bapa, maka kita akan gagal dalam mendidik anak-anak kita. Nanti kalau anak dah besar, anak tak jadi orang, jangan salahkan orang lain. Salahkan diri sendiri. Kerana yang mendidik adalah kita. Kita yang didik dia. Walaupun dia pergi asrama, dia pergi sekolah pun, mana dia membesar tu di sisi kita. Baik. Jadi tuan-tuan, kata pengarang, janji anak ni dengan ibu bapa dia kena taat dan juga menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Anak-anak kita tuan-tuan, kalau rajin, kita senang hati tak? Rajin. Bangun tak kejut. Kita bangun buka mata, dia dah sapu rumah, dia dah jemur baju, dia dah apa lagi? Kita pun seronok. Sebab itu masa PKP itu, pelajar-pelajar kena buat video, diceritalah apa rutin harian dia. Apa cerita? Saya bangun 5 pagi, subuh. Mak ayah dia gelak. Penipu, kau penipu. Lepas tu dia cerita pula, dia sidai baju, mak dia pun gelak. Maknanya anak tak buat, anak tu tak rajin. Jadi bila tak rajin, hati mak ayah ni tuan-tuan susah, tak senang hati dia. Dialah kena bangun menyapu, dialah kena sidai baju, dialah kemak mak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, anak-anak tuan-tuan kerah dia, suruh buat kerja. Kalau dia dah boleh buang sampah, suruh dia buang sampah. Jangan kita tak harap pada anak. Mungkin gosok baju tu kita mungkin tak harap. Mungkin kita beli baju tu takut dia panas sangat, rosak baju. Yang boleh anak buat, tengok umur anak lah. Jangan sampai tuan-tuan, dia ni tuan-tuan, dia duduk atas meja, mak pinggan. Jangan tuan-tuan. Jangan biasakan. Ada satu ustaz tu saya dengar dia cakap apa? Anak ni kita nak bagi dia makan, jangan tanya nak ayam ke nak apa. Cakap ke dia makan. Kemudian dia tengok atas meja, ayam tak ada ayam, nak ayam KFC lah. Kalau kita tak apa, nanti ayah pergi beli ya. Ajarlah macam tu tuan-tuan. Bukan tak boleh beli KFC tu, belilah. Takut tuan-tuan, dia pijak kepala kita. Setiap kali nak makan, tak nak makan. Kenapa? Lauk yang saya nak tak ada. Orang dulu-dulu tuan-tuan buat macam tu, silap hari bulan lah. Kau tak nak makan, kau masuk bilik, kau jangan makan. Kan? Memang tak berani. Sekarang tuan-tuan lain. Anak pula duduk dengan atuk pula, dengan nenek pula, payah tuan-tuan. Ayah ni didik lain, atuknya didik lain. Kan payah. Jadi tuan-tuan, anak dia kena menyenangkan hati ibu ayah. Kita yang dah ada anak, kita pun dah kahwin puluhan tahun pun, kita juga tuan-tuan dah tua dah pun kita. Kalau mak ayah masih ada, senangkan hati mak ayah. Orang tua kalau bercakap, kita iakan je. Ya mak, ya abah, ya mak, ya abah. Macam tu. Jangan maknya cakap, dia jawab. Cakap, jawab. Cakap, jawab. Jangan tuan-tuan. Kalau nak jawab, tengok masa. Tengok mak tu elok, dia tengah duduk sembang-sembang, basuh orang putih, selutok apa ni, pelan-pelan cakap boleh. Jangan ditengking-tengking kawan tu tuan-tuan. Saya tuan-tuan, arwah mak dah tak ada, atuk belah mak lah, atuk belah mak dah tak ada, atuk belah ayah dah tak ada. Yang saudara, pak-pak saudara adalah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, mana menyenangkan hati ibu dan ayah. Kemudian, dan melakukan perkara yang bermanfaat untuk mereka semasa hidup mereka, hidup di dunia. Maknanya buat sesuatu yang bermanfaat untuk kedua ibu bapa kita. Apa yang bermanfaat bagi mereka? Mudahkan urusan hidup mereka. Hari ni tuan-tuan, kalau ibu dan ayah tu kerja, dia habis kerja apa, pencen ke apa, dapat duit apa, APF.
ataupun dapat duit. Kalau kerajaan tu apa benda tu, habis kerja tu dia dapat kali berapa puluh tahun tu kerja apa? Perkhidmatan. Okey? IUT. Okey. Dapat tuan-tuan, anak jangan ambil kesempatan. Tahu ayah dia dapat ratus ribu tuan-tuan, anak lelaki nak kahwin. Anak lelaki ni pun carilah perempuan yang hantaran murah. Wah, tahulah zaman ni susah. Kalau dia letak sampai 30 ribu tu mahal. Mungkin 10 ribu, okey lah, 15 ribu ke. Buat ala kadar lah. Jangan orang buat dekat dewan apa, dewan mewah-mewah, dia pun nak buat kat situ. Sebab dia tahu mak ayah dia baru dapat duit. Jangan buat pasal. Minta Maggi lah, minta Azia lah, minta. Ambil kesempatan, tak boleh. Anak-anak ni kita kena ajar dia tuan-tuan. Walaupun kita ada duit, jangan kita manjakan dia. Biar dia merasa susah sikit. Biar dia merasa. Sebab apa? Kalau kita bagi dia senang dia, ibarat apa? Raja, tak boleh. Mudah je semua hidup dia. Dia kena bagi dia susah sikit. Ataupun dia minta duit, boleh kau basuh kereta dulu. Ya, hantar arwah je ya. Kau menjawab, memang tak dapat duit kau. So dia basuh kereta tu. Bila dia dah berpeluh penat, ni RM20. Kau nampak orang kerja karwas tu, penat tu. Berapa je gaji dia sebulan? Kamu sekali minta bawa puluh. 20 sikit nak 50. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya anak ni buat sesuatu yang bermanfaat bagi ibu dan ayah dia. Ada orang dia duit banyak, dia roboh rumah mak ayah dia buat baru. Tak apalah dia ada duit. Kita yang tak ada duit tengoklah. Aku pun tak ada rumah, nak buat rumah untuk mak ayah. Buat satu rumah. Nak beli tanah satu hal, nak buat rumah lagi. Beli tanah dah, contoh nak benda tanah dah ada, beli tanah habis duit dah, nak buat rumah lagi. Memang dunia ni tuan-tuan, kalau kita fikir tak habis. Kalau boleh kita kata kalau ada tangan duit dekat aku 1 juta ni, okeylah hidup aku ni. Cuba bagi 1 juta. Tak cukup tak? Dia beli satu kereta, kereta apa tu berapa ratus ribu. Dia beli shopping. Mana 1 juta? Tak ada, dah habis lah. Cukup lah duit? Tak cukup. Sebab dunia ni dikejar tak cukup tuan-tuan. Jadi kita sebagai anak tuan-tuan, apa yang kita ada lah, ikut kadar kemampuan kita lah. Dan ibu ayah tu jangan membanding-bandingkan pula anak dia. Kau tengok tu anak tu, kau tengok tu anak tu lah. Kenapa nak bandingkan anak kita dengan anak orang lain? Tak boleh. Malah mengecewakan anak tersebut. Mungkin kita kecil-kecil kita masih ingatlah mungkin kata-kata ibu ayah kita kan. Kita ingat. Sampai hari ni saya ingat contohlah. Tak apalah. Itu maknanya jadikan kita tu tambah kuat semangat. Kita ada ilmu pengetahuan. Sekarang kita dah kahwin, kita ada anak. Jangan kita kata perkataan yang sama pada anak kita. Membuatkan anak tu terasa sampai dia tua teringat kata-kata ibu ayah. Dan kita sebagai anak tak boleh kita simpan kata-kata tu, dendam, tak boleh. Kita maafkan ibu dan ayah kita. Kalau betul salah ibu dan ayah kita, antara dia dengan Allah SWT. Kalau dia waktu kita kecil dia tak tunaikan hak dia sebagai ibu bapa, ya dia antara dia dengan Allah. Kita sebagai anak kena wajib buat baik, berbakti kepada ibu dan ayah. Baik. Perkara tersebut akan melanjutkan usia dan melimpahkan rezeki seseorang. Dia ada kelebihan, fadilat dia bila kita ni buat baik kepada ibu dan ayah kita. Apa kita dapat tuan-tuan? Umur kita dilanjutkan dan rezeki kita dimurahkan. Baik, Anas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyamuddalahu fi umrihi. Barang siapa yang ingin dilanjutkan usianya. Ni. Kalau kita nak umur panjang tuan-tuan. Nak umur kita panjang. Umur panjang ni boleh minta tuan-tuan, minta. Ya Allah, panjangkanlah umurku.
di dalam apa? Beribadah kepadamu. Kalau orang sambut birthday, Allah selamatkan kamu. Selamat ke apa tu? Selamat apa? Daripada melakukan dosa. Selamat apa? Daripada fitnah akhir zaman. Selamat berkat umur, murah rezeki yang halal, anak yang soleh, solehah dan sebagainya, mendapat segala kebaikan. Jadi siapa yang nak panjang umur, wa yuzadalahu fi rizqihi, dan dilimpahi rezeki. Apa dia kena buat tuan-tuan? Falyabarra walidayhi wal yusil rahimahu. Maka berbuat baiklah kepada orang tua. Walidai, buat baik kepada ibu dan ayah, dan juga mengeratkan silaturrahim. Erat dengan hubung itu samalah, adik-beradik lah. Hubung silaturrahim, eratkan silaturrahim. Kita tuan-tuan kalau ada cuti, ada masa, ziarah ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Memang kita ni sibuk tuan-tuan. Saya ini Pak Ahad semalam pergi kenduri kahwin anak sepupu nikah dekat Puncak Alam. Punyalah jauh tuan-tuan. Dekat Eko apa benda tu, Eko bangunan putih-putih nampak mewah-mewah tu. Bulanan dia tak mahal, 2,500 je. Nak gaji orang sekarang pun tuan-tuan tak apa tu. Sebulan 2,500. Tengok jelah, boleh tengok jelah. Yang mampu-mampulah kan. Baik, bila sampai sana tuan-tuan, saya malu. Macam nak jumpa saudara ni ada malu sikit. Apa sebab? Macam, jumpa kat sini, tak datang rumah, contoh kan. Ataupun dia orang tak cakap, tapi kita sengih-sengih lah. Kau duduk bukan jauh mana, dalam Lembah Kelang ya. Kita pun apa nak cakap. Sini jumpa pun kan boleh lama. Jumpa kejap-kejap balik. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ada masa tu, kita ziarah. Dan ada masa tak, kita kena curi masa, peruntukkan masa untuk ziarah. Kerana kalau kita ziarah ni tuan-tuan, kita pun rasa, kita pun boleh tahu masalah orang. Maknanya kesusahan orang lain. Tahu dah berhenti kerja dah. Rupanya dah berhenti kerja lama lah, kita baru tahu. Kalau tempat tuan-tuan taman ni sentiasa ada WhatsApp dan sebagainya, mungkin tuan pengurusi ataupun AJK yang lain cepat tahu maklumat. Alhamdulillah, itu satu nikmat yang besar. Kita buat baik sama-sama, kita ambil tahu sesama kita. Maka tuan-tuan, kalau kita nak murah rezeki, nak panjang umur, buat baik kepada ibu bapa dan sambung silaturrahim, eratkan silaturrahim. Baik, Allah SWT berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ni ayat ni semua orang tahulah tuan-tuan. Dalam ayat ni lah doa, ayat yang kedua, ayat surah Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Wabil walidaini ihsana. Kemudian, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu. Maknanya kita ni, orang kata apa, sama ada mak ayah kita duduk dengan kita, ataupun kita pergi ziarah, kita duduk asing tapi kita pergi ziarah dan sebagainya. Maknanya kita ambil peluang. Teramat rugi tuan-tuan bagi seorang anak, dia mak ayah dia masih hidup tapi dia tak buat baik. Mungkin ada orang dia merajuk dengan mak ayah, tak balik bertahun. Dengan mak ayah dia merajuk la ilaha illallah. Kejap boleh lah, lumrah manusia nak marah. Mungkin 3 hari ke, seminggu ke, lepas tu dah lah jumpa, minta maaf lah. Ini kalau dah bertahun ni tuan-tuan, ini ada tak betul lah ni kan.
Dengan mak ayah pun dia nak. Apa sebab? Mak ayah tukar nama tanah kepada adik. Mengamuk pasal tanah rupanya. Contoh, kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka Allah Ta'ala berfirman, kalau ibu ayah tu dah berumur dah tuan-tuan, ataupun salah seorang daripada keduanya, apa Allah Ta'ala larang kita tuan-tuan, iaitu perkataan. Jaga. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun. Uff ni ha kata apa? Semua tu dia adik-beradik lah tu. Sama lah tu. Anak-anak tuan-tuan, kalau dia dah besar sikit dia tentu ajar dia. Bukan kita lepuk dia, tak payah setiap kali dia tuan-tuan lepuk, janganlah. Nanti kita pun tua, dia tengking kita masa tua pula. Jadi kita ajar dia, panggil dia, abang, kakak, duduk sini. Dengan mak ayah, kita ancam dia dengan perintah Allah dan larangan Allah, bagi dia faham. Jangan anak nampak ayah ni menengking, maknanya dia je, maknanya perintah tu daripada dia. Tak. Contoh kita kata solat, dia pun malah-malah beritahu pada dia, Allah murka kepada orang yang tidak solat, melengah-lengahkan solat. Ini kamu malah ni, tak ada lain ni, syaitan lah ni. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, embus. Embus anak tu. Dia kata, rupanya dia syaitan dia. Bukan kau tu syaitan, tapi dia syaitan yang membisikkan kepada kau. Betul-betul anak tengah main game, kita kata solat, tapi kita solat dululah. Lepas kita solat, baru kita mengamuk. Ini kita mengamuk, kita tak solat dulu, kita tak solat lagi. Tak betul. Nanti anak tanya, ayah dah solat belum? Kau jangan tanya ayah, aku suruh kau. Kau tak layak, kau tak boleh tanya ayah. Tak betul. Kita solat dulu. Dia tengok kita dah solat, kita kata kat dia, solat. Kemudian kita pun solat lah. Kalau boleh ajak solat berjemaah, tapi namanya anak, dia lenggang, nak masuk tandas lambat semua. Mungkin kita nak semayang cepat, kita semayang dulu. Habis kita semayang, tengok dia tak semayang lagi, baru kita merah. Sebab kita dah semayang. Jangan kita tak semayang lagi, tengah berguling-guling lagi kat katil, tengok handphone ke apa ke benda tak tahu, apa pun tak siap lagi. Tiba-tiba kita mengamuk kat anak tak semayang. Itu tak betul. Kerana anak tengok ayah tidak menunjukkan contoh yang baik. Qudwah, kita jadi qudwah, ikutan. Baik. Kemudian wala tanharhuma, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Dua di situ. Satu, fala taqul lahuma uff, jangan kata Satu lagi, wala tanharhuma, jangan tengking, tinggi suara. Tinggi suara ni semua tuan-tuan, sebenarnya kita menengking ni tak elok, sakit dada. Kita pun naik darah tinggi. Sebaiknya kita banyak tarik nafas. Tarik nafas dengan isteri ke, dengan anak ke, dengan orang ke, kita biasa kontrol, insya-Allah kita tak menengking. Tapi kalau cikgu di sekolah lain lah. Takkan dia nak lembut je. Kadang ada hari dia kena tarik nafas, dia kena tengking juga, supaya budak tu terkejut sikit, kan? Jadi Allah Ta'ala larang perkataan tak boleh, dan menengking. Tetapi wa qul lahuma qawlan karima, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Sebab itu tuan-tuan, kita nak bercakap, kita susun ayat elok-elok. Macam orang baru-baru menikah tuan-tuan, dia mesti saling mesti ada benda tak kenal. Tapi kalau daripada awal perkahwinan dia dah mula menengking, dia terbawa-bawa. Mungkin awal-awal dia tak boleh kontrol, lama-lama dia boleh kontrol. Apa pun masalah, apa pun perkara yang menyebabkan dia marah, dia boleh kontrol. Ataupun kita pilih satu cara lagi, kita diam pun boleh juga. Jangan kita fikir kalau aku tak marah tak puas hati. Jangan.
Tak puas lah kalau tak marah, jangan. Itu bisikan syaitan tu. Syaitan bisik, kau kalau selagi tak marah, tak boleh, kau kena marah. Kau suami, kau ayah, kau hero Tamil, kau. Syaitan berjaya bila kita marah, syaitan pun berjaya menipu anak Adam. Kontrol tuan-tuan, jangan marah-marah, jangan. Nah, tapi kalau dah tak tahan tu, lepas je lah tuan-tuan. Saya tak boleh kalau tak marah, contohlah. Kalau saya tak marah, saya sesak nafas, marahlah. Suka hatilah. Nah, cuma takut jangan bergaduh dengan orang, sudahlah. Kemudian waqfid lahuma janahadzul minar rahmah. Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada kedua-duanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Waqfid lahuma janahadzul minar rahmah. Kita kena rendah diri tuan-tuan. Sampailah kita pun dah ada anak ni pun, mungkin dah ada cucu, mungkin mak ayah kita panjang umur, kena rendah diri, kena hormat tuan-tuan kepada ibu dan ayah kita. Kemudian doa untuk mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Jangan lupa tuan-tuan, setiap hari doakan kepada ibu dan ayah kita, sama ada dia masih hidup ataupun telah pun meninggal dunia. Baik, selain itu Islam mengajar cara-cara memenuhi janji selepas kedua-duanya meninggal dunia. Antaranya tuan-tuan, kalau ibu dan ayah dah meninggal dunia, apa yang kita kena buat tuan-tuan? Iaitu mendoakan kedua ibu bapa. Rabbana rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga memohon ampun untuk ibu bapa. Maknanya doa untuk ibu bapa dan mohon juga keampunan kepada ibu bapa. Maknanya kita minta, ya Allah, kasihanilah kedua ibu bapaku seperti mana dia kasih kepada aku sewaktu aku kecil. Dan juga menunaikan janji ibu bapa. Maknanya waktu ibu ayah hidup tu dia pesan apa? Kamu adik-beradik jangan bergaduh, kamu jangan berebut harta kamu. Maknanya adik-beradik ni tuan-tuan, kalau dijaga betul tuan-tuan, insya-Allah tidak ada pergaduhan, selisihan, insya-Allah. Kita banyak berdoa. Sebab itu tuan-tuan kena banyak berdoa kepada Allah, kerana yang menyatukan hati-hati kita ni adalah Allah SWT. Nah, kalau kita rasa tuan-tuan hubungan kita antara ahli keluarga ni dah mula renggang, mula tak rapat dan sebagainya, banyak berdoa pada Allah. Sedangkan tuan-tuan suami isteri pun ada masa dia jadi tawar. Masa dah bergaduh tu tawar, dah berbaik, ada taut balik, mawaddatan warahmah balik. Waktu tak rasa apa tu tuan-tuan, doa pada Allah. Itu kunci dia. Sebab itu kalau ada orang ada masalah keluarga, suami isteri, adik-beradik, tuan-tuan, suruh dia berdoa pada Allah. Doa. Dekatkan diri pada Allah, agar Allah tautkan balik ikatan tu, hubungan tu tuan-tuan. Nah. Baik, apa jualah yang dipesan ibu bapa pesan pada anak-anak dia, sama ada wasiat. Tu wasiat tu masuk bab lain lah, hukum lain pula, hukum wasiat dan sebagainya. Jadi apa yang pernah dikatakan waktu dia hidup tu, dia cakap apa tuan-tuan, ingat balik. Ingat balik dan segala apa yang diberitahu ataupun yang diwasiatkan oleh kedua ibu bapa setelah mana mereka meninggal dunia. Azan. Baik, kita beri laluan pada azan, insya-Allah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sikit tuan-tuan, mungkin 5 minit insya-Allah. Baik, kata pengarang, menunaikan janji ibu bapa, maknanya janji ibu bapa itu mungkin termasuk juga saya sebut tadi wasiat, kemudian adanya apa lagi, hibah, adanya faraid. Itu tiga itu berbeza. Maka setelah meninggal ibu ayah itu, kalau faraid tu dia kena ikutlah hukum faraid tu. Manakala wasiat, tengoklah kalau dia wasiat kepada yang bukan ahli waris, yang waris ada dia wasiat kepada lain, dia maknanya kena tengok. Kemudian ada hibah ni pemberian. Baik, kemudian mengeratkan hubungan silaturahim melalui perantara kedua-duanya, memuliakan teman-temannya. Maknanya tuan-tuan, lepas ibu dan ayah meninggal, kita masih ada lagi bapa saudara, mak saudara, siapalah saudara-saudara kepada adik-beradik ayah kita, ataupun kawan dia, buat baik dengan mereka. Kenapa? Kerana waktu ibu ayah kita hidup, itulah kawan dia, itulah susah payah dia dengan kawan dia, dengan abang adik dia ke, dengan pakcik dia dan sebagainya. Maka yang mana yang masih hidup, ahli keluarga kita, tuan-tuan, kita hubungkan silaturahim, dan juga kepada kawan ibu dan ayah kita. Baik, tak sempat tuan-tuan kita masuk kepada janji kepada manusia. Itu tentang kisah perjanjian antara Nabi Allah Musa AS dengan Nabi Allah Shu'aib AS. Tak sempat tuan-tuan nak cerita pasal pernikahan anak Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa ada perjanjian dengan Nabi Shu'aib AS, dia kena bekerja samaniyah hijaj, 8 tahun lamanya, dijadikan mas kahwin. Kemudian bagaimana anak Nabi Shu'aib ni, dia cerita kepada ayah dia Nabi Shu'aib AS bahawa Nabi Musa ni orangnya amin, qawiyul amin, kuat dan amin ni dipercayai. Orang hari ni tak insem tak apa, janji kaya. Dulu lain. Nama Nabi Musa qawiyul amin. Dua-dua anak Nabi Shu'aib tu, dia tengok Nabi Musa ni kuat, angkat penutup apa tu, gigi, telaga tu. Dia orang ayah dah tua, wa abuna syaikhun kabir. Jadi kata anak dia, kalau kita nak ambil pekerja ni, ambil yang kuat dan juga yang dipercayai. Ringkas tuan-tuan, ketika mana Nabi Musa nak ikut anak Nabi Shu'aib pergi rumah, anak Nabi Shu'aib berjalan di depan, ialah perempuan depan, lelaki belakang. Dia nampak, jadi kata, engkau kat belakang, kau kat belakang. Mana di situ perempuan tu tengok, baik lelaki ni. Itu Nabi Musa lah. Lelaki sekarang jangan percaya, dia buaya belakang tu. Dia tunggu nak engap je. Awak cantik, awak itu, awak ini. Kali perempuan tu baiklah dia. Baik, ada makna tu, dia kata. Tu cerita Firauni lah tuan-tuan. Wallahu a'lam, tuan-tuan, kita sambunglah pada kuliah yang akan datang. Yang baik, ya. Ada soalan, masya-Allah. Perempuan, anak perempuan. Ibu dan ayah.
Sebab tu kita sebagai ibu bapa pun tidak boleh ego. Tak boleh ego. Maknanya selagi mana ibu dan ayah tu tak nak bawa berbincang dengan anak, tak boleh nak buat apa lah. Maknanya ibu ayah tu bukan kata dia tunduk dengan anak, tidak. Kalau ibu dan ayah bawa bincang, ibu ayah ni dia macam dia tak ego lah. Mainlah kita bincang calon kamu tu sebagainya kan, perkahwinan, pasal kahwin lah ni. Jadi maknanya ibu dan ayah tu juga, bukan kita kata ibu dan ayah tu betul 100%. Apa maknanya kalau dalam masalah tu kita tengok apa sebab ibu dan ayah tu tak nak. Kalau dia kata tak nak lah, miskin, tak boleh. Miskin, tak boleh. Ataupun dia mesti alasan mesti dalam Islam tu menerima alasan tersebut. Dia ni tak Islamik ke, dia tak hormat orang tua ke, apa ke benda lah. Tapi kalau sekadar alasan yang tak boleh terima, kenapa kamu tak nak ni calon menantu ni, maknanya kita dengar ini masalah hati kotor ni, mak ayah ni hati tak bersih, hati sangka buruk dengan orang, kawan tu tak menikah lagi, barulah. Tapi kalau dia tak bawa berbincang sampai kesudah lah, tak boleh nak buat apalah. Tapi kesian pada anak, sampai berapa bila dia nak dikira macam derhaka lah. Kerana anak dia kena, jadi jalan dia, anak tu kena apa panggil, kena tunduk pujuk rayu lah mak ayah dia. Usaha dah macam-macam. Itulah, Masya Allah. Di samping usaha, berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala lembutkan hati dia, insyaAllah. Mudah-mudahan. Kalau dia menengking mak ayah dia, berdosa lah. Apa pun masalah ibu dan ayah dengan anak, dia mesti bercakap elok dengan ibu ayah dia. Hatta ibu ayah dia kafir sekalipun, apatah lagi Islam. Jadi dia kena jagalah perkataan dia. Walaupun dia tengah tak ngam ni dengan mak ayah dia ni. Tapi bukan maknanya kalau dah tak ngam, dia boleh je maki hamun, tak boleh. Dia tak boleh kata mak ayah ni tak guna ke apa ke benda, tak tahulah, tak boleh. Dia tetap wajib hormat kepada ibu dan ayah dia. Walaupun ibu dan ayah dia tak terima bakal suami dia. Begitulah kisah dia. Walaupun tak terima. Kalau dia nak pahala besar lagi, dia korban. Okeylah mak ayah, saya sangguplah putus cinta saya dengan bakal suami saya. Inilah satu-satu hero Malaya ke apa? Lelaki Melayu terakhir di atas muka bumi ini. Saya sangguplah menangis 3 malam ke 7 malam ke, saya sanggup. Dia sanggup, dia sedih kerana dia nak dengar cakap ibu ayah dia, mungkin ada pahala yang lebih besar daripada itu. Tapi kalau dia nak pertahankan juga cinta dia, macam filem Hindustan, dan dia nak buat apalah, dia punya pasal lah, pilihan dia lah. Jadi kita berdoalah agar kemelut antara ibu dan ayah dengan anak yang nak berkahwin dengan calon dia tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka jalan lah, insyaAllah. Tuan nasihat dia apa yang terbaik lah, insyaAllah. Boleh tuan ya? Okay, Masya Allah. Jadi itu saja tuan-tuan, untuk perkongsian kuliah pada malam ni. Yang baik daripada Allah, salah silap daripada kekurangan kejahilan. Saya aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.